juga kalau kita nak, kita cuba renung kembali kan, anda cuba bawa kepada mukadimah yang mungkin tidak menjurus lagi kepada akal, kepada ilmu dan sebagainya, tetapi lebih untuk kita melihat secara surface dahulu terkait dengan makhluk gitu, terkait dengan Al-Khaliq, terkait dengan pencipta kita, dan terkait dengan bagaimana makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini kan. Jadi kalau kita tengok Allah ciptakan kita tadi itu ada 3 komponen kan, akal, fizikal dan juga roh. Makhluk yang lain ada juga yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebagai contoh, kalau kita tengok haiwan kan, cuma haiwan ini tidak dinamakan sebaik-baik makhluk, ataupun bukan makhluk yang terbaik, kerana Allah hanya menciptakannya mempunyai jasad dan roh, tetapi tidak berakal kan? Maksudnya lembu ni dia ada fizikal yang kuat. Kalau kita tengok kan, dia ada fizikal yang kuat lah, dia ada roh, dia ada roh lah kalau lembu yang hidup itu, tetapi dia tidak ada akal gitu kan. Itu adalah dalam bentuk haiwan. Allah Ta'ala ciptakan juga yang dinamakan haiwan. Ada juga makhluk yang lain, iaitu tumbuhan kan. Tumbuhan pun sama, Allah ciptakan dia ada fizikal, ada roh. Tumbuhan ini bagi tumbuhan yang hidup lah, tetapi tidak berakal kan, tidak berakal. Dan Allah juga ciptakan malaikat kan. Malaikat itu mungkin fizikalnya kita tidak nampak gitu. Nak kata dia tidak ada jasad, wallahualam, mungkin ada dalam jasad yang hanya dia yang tahu bagaimana rupanya, tapi malaikatnya tidak ada nafsu sebagaimana manusia. Ikhwatikillah rahimakumullah. Sebab tu kalau kita tengok akal yang sihat, akal yang cerdas, dia merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar nilainya berbanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Maksudnya bila mana kita compare dengan makhluk Allah yang lain, bakteria ke, kita compare dengan yeast kan, kita compare dengan ameba ke, kalau kita compare dengan haiwan contohnya kucing kan, kita compare dengan ular ke apa ke, semua itu manusia sahaja Allah bagi akal. Dan akal yang sihat, akal yang cerdas ini, dia merupakan anugerah Allah yang sangat besar nilainya kepada kita. Sebab tu kalau kita cuba observe, kita boleh berfikir kan. Jadi kita boleh berfikir, kita boleh buat perbandingan, kita boleh memerhatikan alam. Jadi bila kita duduk renung, tengok balik, sebenarnya kita rasa betapa besarnya nikmat Allah SWT bagi akal kepada kita. Yang mana akal ini Allah izin kita lah kan? Maksudnya antum semua adalah akal yang sihat, akal yang cerdas begitu, boleh berfikir, boleh buat arithmetic logiknya kan? Boleh buat analytical thinkingnya, boleh ingat begitu, boleh synthesize begitu. Jadi betapa tingginya nilai tersebut yang Allah Ta'ala telah hadiahkan kepada kita. Itu kalau kita compare dengan makhluk yang mana yang lain selain pada manusia. Tetapi kalau kita compare juga, maksudnya antara manusia dengan manusia gitu, betapa mungkinlah antum semua Allah Ta'ala izin maksud lebih sedikit kecerdasan akal tersebut. Maksudnya compare dengan mungkin orang yang mungkin akalnya kurang begitu. Ada kan orang yang kurang akal, yang mungkin berada di hospital bahagia misalnya. Kalau kita compare dengan orang yang kita namakan kurang akal ataupun mungkin orang gila begitu, jadi kita juga rasa bahawa betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita lah. Bukan kita merendahkan mereka, tetapi dalam konteks kita nak tengok hadiah Allah kepada kita itu terlalu tinggi, terlalu besar. Itu kalau kita nak compare yang, maksudnya kalau dengan orang yang mungkin akalnya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi kalau kita cuba compare lagi, bukan compare ni untuk membesar diri, tetapi untuk melihat nilai yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kita semua ini sehinggalah kepada hari ini. Maksudnya berbanding dalam ratusan ribu, maksudnya pelajar yang mungkin kawan-kawan yang belajar sama dengan kita suatu ketika dahulu, ambil SPM sama-sama, hanya segelintir yang Allah bagi untuk mendapat keputusan yang cemerlang kan? Maksudnya itu adalah satu tapisan. Maksudnya tapisan bahawa akal ini berfungsi dengan baik, yang boleh berfikir, boleh menjawab soalan, boleh diuji gitu kan?
artinya Allah izin kita, anda semua, antum semua datang belajar keluar negara, buat berbagai kursus lah, perubatan, matematik dan sebagainya. Baik, itu menggambarkan nilai yang tinggi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tetapi bagi orang yang berakal, yang bersih, akal yang cerdik ini, akal yang cerdas ini, kita juga perlu tertanya-tanya bahawa maksudnya apa tujuan, apa maksudnya Allah anugerahkan kepada kita akal sebegitu, dan tidak lain jawapannya adalah untuk kita mengenal pencipta kita, Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kenal Allah dengan kita melihat, kita kenal Allah dengan kita memahami kewujudan alam. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita perhati, kalau kita renung kembali, kalau kita maksudnya muhasabah begitu, memang kita tidak dapat lari daripada maksudnya melihat kejadian alam, melihat diri kita, melihat anugerah Allah kepada kita, sehingga memang dia boleh menitiskan air mata betapa kita tidak ada apa-apa melainkan apa yang Allah bagi kepada kita begitu kan. Itu satu muhasabah penting yang ana rasa muhasabah untuk dia ana sendirilah begitu kan, dan untuk dikongsi di atas tajuk yang diberi ini, dan akal adalah anugerah Allah SWT. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebab tu kalau kita belajar ataupun kalau kita tengok kepada tujuan syariat Islam itu kan, maqasid syariah kan, maksudnya tujuan kepada syariat itu, salah satu di antara maqasid syariah yang maksudnya yang ditetapkan adalah maksudnya Allah maksudnya letak garis panduan yang clear dalam syariat tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga akal manusia daripada dirosakkan. Itu benda kalau kita buat, kalau kita study lah, tak study pun insyaAllah setiap daripada antum tahu begitu kan. Maksudnya antara tujuan syariat itu menjaga nyawa, dan sebab tu bagi ada kisas, maksudnya kalau bunuh maksudnya dibalas bunuh, itu menjaga nyawa. Ada hudud misalnya untuk menjaga harta kan, kalau mencuri itu dipotong tangan misalnya, kalau cukup in detail lah bincang. Termasuk antara hukum hudud juga adalah terkait dengan menjaga akal manusia, yakni daripada dirosakkan. Maksudnya kita ni haram untuk kita merosakkan akal kita. Sebab tu Allah Ta'ala larang, dia menjadi satu perkara yang haram untuk kita mengambil minuman yang memabukkan sehingga akal kita tidak boleh berfungsi dengan baik, ataupun mengambil dadah, mengambil sebarang bahan yang boleh merosakkan akal kita kan? Itu kalau kita ambil konsum menyebabkan akal tak berfungsi. Dan dia juga haram bila mana kita sengaja hentak kepala kita lah, bagi rosak brain kita, tak boleh. Itu adalah haram. Sampai begitu maksudnya Allah menjaga bagaimana Allah dah hadiah kat kita akal begitu. Kemudian Allah tahu nafsu kita ini kita tidak mampu mengawalnya, dan ada tendensi untuk kita merosakkan akal kita tersebut, sehingga diletakkan dalam syariat. Dan antara tujuan syariat itu adalah menjaga akal supaya sentiasa baik, sentiasa bersih, dan juga sentiasa cerdik dan cerdas kan? Jadi tetapi sudah pastilah kalau kita tengok, amat sedikit daripada manusia pada hari ini, amat sedikit daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami kan, yang mengetahui dan juga yang bersyukur di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramainya di luar sana yang tidak faham kepada hakikat kewujudan dirinya, yang tidak kenal siapa penciptanya, dia merosakkan anugerah Allah yang tinggi begitu. Anda tidak kata paling tinggi, anda suka sebut tinggi lah, sebab yang paling tinggi adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebab tu kalau kita tengok, semua yang ada adalah milik Allah kan? Dan bila mana kita tahu semua yang ada adalah milik Allah, dan semua yang kita tahu, semua yang kita faham, semua kemampuan kita berbuat, semuanya sekali itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi ini satu benda yang perlu kita renung kembali lah, begitu kan. Kita boleh cakap, kita boleh mendengar kan? Kita boleh melihat program